these are the laws of the set. Okay, so whenever you have a set of A times set of A, okay, then we'll get A. Okay, and inilah 3 law set yang ada. Yang bawah ni adalah kita panggil apa? Conjugate, right? So next kita ada logarithm. So dalam logarithm kita ada 3 laws of logarithm yang wajib you all ketahui. So yang pertama, bila you ada log base A x y, kita boleh guna law, product law. Okay, so we can change to 2 terms, log base A x plus log base A y. Ataupun daripada right hand side ni, bila kita ada additions of 2 log number with the same base, okay, so you can combine both terms, okay, with log base A x times y. So product of the numbers. Okay, and then if you have division of numbers, okay, log of divisions of a numbers, 2 numbers, log base A x over y. So kita boleh guna law division law, log base A x minus log base A y. Ataupun sebaliknya. Okay, so when you have deductions of 2 log numbers with the same base, jadi you boleh apply division law. Okay, and then we have power law, and then we have the law of changing the base. So every time you nak tukar base, you kena guna law inilah. Alright. So yang kelima yang di state di sini adalah daripada law changing base tadi. Okay, cuma bila awak tukar kepada base nombor ni lah B. Okay, tapi kalau awak apply maknanya awak akan ada log base BB divide log base BA. So log base BB is 1. Okay, so actually the last one comes from the fourth. Okay, ini summary bagi chapter 4 yang kita dah ada. So tolong kuasai ketiga-tiga bahagian ni berserta dengan law masing-masing lah. Alright, so saya akan continue dengan mastery practice. Okay, so kita tengok bentuk-bentuk soalan yang ada. Okay, first we need to solve the equation 4 to the power of 2x minus 1 plus 4 to the power of 2x equal to 4. So remember, bila we have indices numbers, okay, tapi operationnya plus. So you use the product or division law. Okay, jadi kita determine dulu. Okay, so kita ada 4 to the power of 2x divide by 4 to the power of 1. Okay, 4 to the power of 2x minus 1 means 4 to the power of 2x divide 4 to the power of 1 or 1 over 4. Okay, it can be written as 1 over 4. Okay, and then we plus 4 to the power of 2x times 1, okay, equal to 4. Okay, kita buat ni supaya dari sini kita boleh nampak kita ada common factor di sini. So when we have the common factors, okay, we factorize. So factorize 4 to the power of 2x. So in bracket you will have 1 over 4 plus 1 and then equal to 4. Okay, we have equations. So now we solve the equations. Okay, so we need to find 4 to the power of 2x is your unknown, but your unknown x is your unknown, tapi unknown tu dalam bentuk indices number. Okay, sebab dia duduk di bahagian index. So 4 to the power of 2x is 4 divided by 5 over 4. And then kita nak cari x. So kalau kita tengok, okay, at this point kita ada indices equation, both single terms. Okay, left hand side, right hand side, both single terms. So ingat balik how to solve indices equation. So bila kita nak solve indices equation ni, kita akan cuba samakan base atau cuba samakan indices. Malangnya di sini, kedua-dua proses itu tidak dapat dilakukan.
So whenever you cannot change to the same base or you cannot change to the same indices, so what you need to do is to use log base 10 to both sides. Okay, so kita akan guna log base 10 di kedua-dua belah bahagian. Okay, so di sini kita tak boleh samakan base. So we use log base 10 to both sides. Okay, kiri dan kanan. So kita akan ada 2x log base 10 4 and then log base 10 16 over 5. Okay. So kita yang ini saya dah apply power law lah. Ya, sebab asalnya dia ada log base 10 4 to the power of 2x. So using power law, 2x okay can be written to the front. Okay, darab dengan log base 10 4. Okay, lepas tu you find the value of log base 10 4 and log base 10 16 over 5, you will get a number. Okay, and dah tentunya decimal numbers. Jadi you write down the decimal numbers in 4 significant figures. Okay, so saya dah terus divide, maknanya calculator saya terus tekan calculator lah. Log base 10 16 over 5 tu make sure in bracket. Okay, and then tekan divide log base 10 4. Okay, and then you will get the answer 0.8390. And finally you find the value of x. Okay, this is how you solve indices equation, okay, where you cannot change to the same base. Okay, using log base 10 to both sides, left hand side and right hand side. Okay, yang pertama, langkah pertama ialah apply solving indices equation. Ni operasi tambah, so ingat kita kena cerakinkan. Okay, using law of indices to each term. Okay, term pertama guna law of indices, term kedua juga. Okay, kemudian you factorize. Alright, kemudian sampai dapat single term kiri dan kanan. So nak solve ini, okay, basically kita akan cuba samakan base, but if we cannot change to the same base, then we have to use log base 10 to both sides. So kiri dan kanan tu apply lah log base 10. 4 to the power of 2x equal to log base 10 16 over 5. Boleh? Yes, boleh? Boleh. Okay. So yang itu soalan pertama. Ada apa-apa nak tanya tak? Okay, kalau tak ada, kita tengok soalan kedua. Okay, untuk soalan kedua, we have to solve equation 5 to the power of n plus 1 minus 5 to the power of n plus 5 to the power of n minus 1 equal to 105. Okay, so now kalau kita lihat semua base sama 5, tapi operasi tambah dan tolak. So ingat, bila operasi tambah tolak untuk indices equation, okay, we use the law, okay, to each term, okay, untuk setiap term. Jadi term pertama kita guna law 5 kuasa n darab 5, okay, tolak 5 kuasa n darab 1, okay, multiple dia 1, kemudian tambah 5 kuasa n bahagi 5. So yang bahagi 5 tu kita boleh tulis sebagai darab 1/5. Okay, sama dengan 105 sebelah kanan, kekalkanlah. Okay, the next step is to factorize. Okay, because we have the common factor di sini. 5 to the power of n. Okay, so next kita cari apa dia 5 to the power of n dahulu.
Okay, so 5 to the power of n is 25. So di sini kita boleh terus dapat jawapan n tu 2. Atau kalau awak nak tunjuk 5 kuasa n ialah tukar kepada base sama, so 5 kuasa 2, and then you compare the indices n equal to 2 pun boleh. Tapi ni mudah je kan, so understood lah. 5 to the power of 2 is 25. Cikgu, Yep. kenapa yang negative 5n tu cikgu buat dia negative 5n lepas tu bracket 1? Macam mana dapat 1 tu? Sebab di sini dia bukan negatif ya, dia tolak sini. Kita ada 5 kuasa n tambah 1. Okey, ni jelas Maknanya 5 kuasa n darab 5 kuasa 1. Tapi untuk term kedua tolak 5 kuasa n, so dia single. Jadi bila dia single maknanya multiple dia 1. 1 ni multiple dia. Kalau awak tak nak tulis pun tak apa, tapi dalam factorize tu make sure awak, so dia minus 1. Because when you factorize, you will divide with 5 to the power of n. So 5 to the power of n divide 5 to the power of n is 1. Pun boleh juga. Nak tunjuk sini boleh. Okay, tak nak, tapi make sure dalam factorization tu ada tolak 1. Boleh Danish? Boleh tu. Okay. So yang ini optional lah, nak tulis, nak tunjuk boleh, tak nak pun tak apa. Tapi make sure bila factorize, adalah minus 1 tu. Okay, yang lain jelas? Dah. Jelas. Okay. So this is the steps yang awak kena tunjuk. Jangan terus beri jawapan akhir, tapi kena tunjuklah step dia satu per satu. Because awak KSSM, so method tu penting. Alright. So yang langkah pertama ni adalah penentu segalanya. Right. So make sure langkah pertama berlangsung. Kemudian yang ini factorize. Okay. Method seterusnya ialah kita solve indices lah. So bila kita solve indices maknanya kita akan cuba samakan base and then kita compare indices untuk jawapan. Alright. Tapi ni simple. So understood lah. Okay. Next. Can we go to the next one? Boleh. Okay. Next we have surd. Okay, equation of surds. Jadi sekarang kita ada equation of surds. Tadi yang pertama dan kedua tadi equations of indices. Sebab bentuk term tu indices. So yang ini kalau kita lihat bentuk term kita surd. Jadi kita ada equation of surds. Okay. Now if this is equation given, so find the value of x in the form of surd A over B. So maknanya jawapan awak mesti yang surd tu duduk atas, bawah tu adalah number lah. Okay, constant B. Alright, so kalau kita lihat sini, okay, kita nak X. So dalam algebraic, X tu unknown, so kita akan cuba groupkan sebutan X di sebelah kiri persamaan. Okay, sebab tu langkah pertama kita nak solve algebraic. So bila kita nak solve algebraic, unknown tu apa? So kita akan groupkan dulu unknown, dan kita groupkan numbers. Okay, and then write down the equation lah properly. So the unknown should be to the left. Jadi kita ada square root surd 5x minus surd 3x. So be careful because the x is not in the surd but outside. Okay, the number surd is only for the digit 5 and 3. Okay, so kena hati-hati kat situ, tengok dia punya tanda apa tu, surd tu panjang ke tak. So kat sini dia stop sebelum x. Okay, so surd 5x minus surd 3x equal to surd 7. Jadi yang ini dua like term, so kita boleh minus, maknanya kita boleh minus the multiples lah. Jadi surd 5 minus surd 3x equal to 7. So bila kita nak cari x, as usual kita akan divide lah, surd 7 divide dengan surd 5 minus surd 3. Okay,
Ini jawapan kita. Sebelum kita belajar cert, kita akan terus tekan calculator dan kita akan dapat jawapan dalam bentuk desimal. Betul? Okay, tapi sekarang kita dah belajar cert. So bila awak ada jawapan begini, awak dikehendaki menulis dalam bentuk cert A over B, maknanya kita kena rationalize kita punya fractions ni. Okay. So kalau kita lihat denominator kita, cert 5 minus cert 3. So untuk rationalize ni, okay, kita akan darab dengan conjugate dia. So maknanya saya akan darab dengan cert 5 plus cert 3 over cert 5 plus cert 3. Boleh? Boleh ke? Okay, good. So bila kita darab ni, maknanya atas darab dengan atas, bawah darab bawah, kita akan dapat terus. Okay. Cert 5 square minus cert 3 square. Sebab bila kita darab dua term, satu A tolak B, darab A tambah B. So remember yang lesson factorize yang you dah belajar dulu, bila you ada A tolak B, darab A tambah B, so you akan dapat A square minus B square. So kita apply knowledge algebraic kita di sini. Okay, untuk number cert ni. Atas ni kita darab lah, cert 7 times cert 5 plus cert 3. Okay, so yang bawah tu, and then kita calculate. So yang bawah ni kita akan dapat 5 tolak 3 iaitu 2. Yang atas tu you darab lah supaya dia jadi 2 term. Okay, and then leave your answer as it is. Sebegitulah. Jangan tekan calculator apa sebab dia nak dalam bentuk ini. Boleh yang lain? Boleh. Boleh. Ke awak dah buat semua latihan ni? Ada dah cuba? Okay. Belum. Next, kita tengok soalan 4. Okay, tadi kita dah tengok indices equation, kita dah tengok cert equations, okay. Sekarang kita lihat pula logarithm equations, bahagian yang ketiga. Sebab kita ada equation dan kita ada term log. So ini kita kata log, equation of log lah. Okay, if log base x a plus log base x 1 over a is t, what is the possible value of t? So kita kena cari t. Means kita kena solve yang sebelah kiri. Okay, so now kita tengok, kita ada dua term log dengan operasi tambah dan log kita tu very fortunate. Okay, fortunately kita ada base yang sama x. So maknanya kita boleh guna law of logarithm. Okay, kalau plus maksudnya kita akan guna product law. Okay, so maknanya kita boleh combine these two terms jadi single term dengan menggunakan product law. So A darab 1 over A equal to T. Okay, log base x, A darab 1 over A equal to T. So kalau kita simplifykan number tu, kita akan dapat log base x1 equal to T. So apa dia T? 0. 0. So T is 0. Bila awak ada nombor log 1, tak kira lah base dia apa, nilai value kanan ni ialah 0. Boleh? Ataupun tukar bentuk indices, x kuasa t sama dengan 1. So maknanya indices kita dah tahu 0 indices. Apa-apa nombor yang berkuasa kosong atau indicesnya 0, the number is 1. The value is 1. Okay, so x to the power of t equal to 1 means t is 0. So tu awak punya knowledge. Yang lain boleh?
Okay, ataupun Boleh. tukar bentuk indices x kuasa t sama dengan 1. So nanti t is 0 pun boleh. Okay, yang ini logarithm equation. Okay, indices. Ingat, nak solve indices equation, kita akan cuba samakan base, compare indices, atau samakan indices, compare base. Tak boleh guna log tan kiri dan kanan. Untuk set, you have to rationalize. Untuk log, make sure use the correct law of logarithm lah. So, tapi make sure base-nya dalam adalah sama. Okay, so kita tengok solving problems. Okay, the temperature of a type of metal decreases from 100 degrees Celsius to T degrees Celsius according to this function. Okay, T equal to 100 times 0.9 to the power of X after X second. So X will present the time. Okay, calculate the temperature of the metal after 5 seconds. So kalau awak tengok, function dah diberi. Okay, X tu ialah masa. Jadi T tu ialah temperature dia. So kita nak cari T bila time dia 5 seconds. So you just substitute into the function. Okay, and then you will get the value of the temperature. Okay, so apply function lah. Okay, B. We need to calculate the time taken. Okay, which is the value of X in seconds for the temperature of the metal to decrease from 100 degrees Celsius to 80 degrees Celsius. Okay, sekarang kita diberi nilai apa? Kita nak cari X. So kita diberi nilai T. Okay, so T ni adalah temperature yang decrease tadi. Jadi maknanya 80 degree Celsius ni adalah nilai T awak. So form the relation, maknanya with T 80 degree, we need to find X. Okay, now we have indices equation. Okay, so kita akan ada 100 times 0.9 to the power of X is 80. Okay, so 0.9 to the power of X is 0.8. Okay, now kita ada indices equation. Okay, nak solve indices equation, kita try to change to the same base. Malangnya kat sini tak boleh tukar kepada base sama. So we use log base 10 to both sides, kiri dan kanan. So saya terus apply power law di sebelah kiri. Sepatutnya log base 10 0.9 to the power of X. Tapi saya terus apply power law sebelah kiri, kanan log base 10 0.8. Okay, lepas tu awak boleh tekan kalkulator awak, log base 10 0.8 divide log base 10 0.9. So dapatlah jawapan bagi X. Okay, ada apa-apa nak tanya? Okay, jadi untuk soalan 6 ni, dia dah beri function. So kita guna function tu dengan substitute nilai-nilai pemboleh ubah yang ada. Lepas tu bila awak dah substitute, awak dapati equation awak ini adalah berbentuk indices. Jadi kita apply solving indices equation. Okay. Sebelum ni kalau tajuk pertama kita belajar dulu function, kita tak jumpa lagi equation yang berbentuk indices kan. Kita hanya jumpa equation yang berbentuk linear ataupun quadratic. Okay, so itu solving linear equation, solving quadratic equation, solving simultaneous equation. Yang ini solving indices equation, solving surds equations, solving logarithm equations. So ni semua solving ni sangat penting. Sebab untuk tajuk-tajuk akan datang, bila awak nak solve equations, you have to apply
this first 4-5 topics ni. Boleh kelas? Boleh. Okay. So untuk nombor 7 pun sama, solving problems. Okay, after n years, the price of a car that was bought by Raju is Rm 60,000 times 7/8 to the power of n. Okay, so maknanya kita ada function kat sini, function yang menunjukkan harga kereta. Okay, price of car. Okay, after n years. So n di sini akan present tahun lah, tahun ke n ya. Determine the number of years for the price of the car to be below 20,000 for the first time. Okay, so ini application lah. Jadi kalau bekerja dalam finance ke apa, maknanya harga kereta dia semakin berkurang kan. Value dia berkurang, makin banyak tahun makin berkurang lah. Okay, so sekarang kita lihat, kita nak number of years of the car to be below 20,000. Okay, so maknanya kita akan guna function tersebut. Okay, below 20,000. Kena ada equal ke tak Tak payahlah jangan ada equal. Okay, 60,000 times 7/8 to the power of n less than 20,000. Okay, kemudian kita nak n, so kita simplify the equation inequality tu. Okay, kita akan dapat 1/3. And then kita tengok, kita nak solve this indices inequality. Okay, so kita tak boleh samakan base, jadi kita guna log. Jadi kita akan log base 10 to both sides. Okay, now bila saya log base 10 to both sides, okay, sebab ni inequality, kena hati-hati sikit. Okay, so bila dia inequality, when you lihat the value on the left hand side, you will have negative 0.05799n. Sebab nombor log ni kurang dari 1. 7/8 dia less than 1. So bila dia less than 1, 10 to the power of a negative number lah. Sebab kita kalau dia less than 1 maknanya 0 point something. 0.1 contohnya. So 0.1 adalah 10 to the power of negative 1. Okay. So untuk log base 10 7/8, bila you tekan calculator, you akan dapat this value negative. Okay. Saya tak terus divide ke kanan sebab kenapa agaknya? Awak rasa kenapa? Apa akan berlaku lepas ni? Saya boleh beri untuk jawapan bagi baris seterusnya. Tukarkan jadi positif kot. Sebab nanti awak kena ingat ni inequality . So bila untuk inequality, remember your previous lesson, bila you divide dengan nombor negatif, divide atau darab nombor negatif, apa berlaku pada sign inequality ni? Tukar. Sebab tu saya takut awak terlepas pandang. Kalau awak beware dekat mind awak tak apa. Okay, so di sini saya tak terus tunjuk bahagi, tapi saya tunjuk dulu substitution of the values, okay, to both sides. Lepas tu kita lihat, kita akan bahagi sebab kita nak n, so kita akan bahagi dengan negatif 0.05799. Jadi bila you bahagi nombor negatif, the sign less than ni dia akan bertukar jadi greater than. Okay,
Kemudian n greater than 8.227. So maksudnya the minimum value n is 9. Sebab n tadi bilangan tahun. So untuk tahun ke-9 lah baru harga kereta tu below 20,000. Right. Ada apa-apa nak tanya? Cikgu. Boleh? Apa bila masa nak tahu base dia nak pakai log 10 ke nak pakai base lain? Okay. Kenapa saya guna base 10? Sebab dalam kalkulator awak ada base 10 dan juga base natural number kan? Base E, exponent number. Jadi di sini untuk case solving indices equation yang mana tak boleh samakan base, awak hanya ada dua pilihan saja. Sama ada awak guna log base 10 atau awak guna log base E. Jadi awak boleh tekan calculator untuk dapat value. Okay, kalau tak nak guna log base 10, awak boleh guna log base E. Maknanya dekat sini saya akan guna log base E ataupun guna ln lah. Tulis ln 7/8 kuasa n less than ln 1/3. Nanti tekan calculator lah. Sebab awak hanya boleh baca nilai log 10 dengan log base E saja dari kalkulator awak. Kalau awak nak guna base 2 ke, base 3 ke, selain daripada log base 10 dengan base E, value dia susah sikit awak nak cari. Kecuali awak ada nombor yang memang nombor tu ialah yang awak boleh tukar kepada base pilihan awak tadi. Contohnya kat sini kalau nak guna base 2, untuk 8 selamat. 2 kuasa 3 kita tahu 8. Tapi kalau untuk nombor 7, mana kita nak cari? Log base 2, 7. 2 kuasa berapa dapat 7? Jelas? So awak ada dua pilihan je. Sama ada awak tukar dia base 10 atau awak tukar base E. Log base E tu kita boleh tulis ln lah. Jadi awak boleh terus tekan kalkulator awak. Okay, nanti dapat jawapan ni sama tapi nilai ni lain lah. Sebab dia log base E. Tapi yang ini nanti sama. Dua baris last ni sama. Boleh? Okay, ada apa-apa yang nak tanya lagi? Kelas? Ada. So ingat ya, bila awak jumpa indices equation atau inequality, so kaedah dia sama, kita try to change to the same base dahulu. Jadi dalam case ni kita tak boleh nak tukar base yang sama, so kita akan guna log base 10 to both sides atau boleh guna log base E to both sides. Boleh guna log dengan natural number tadilah. Okay. So itu nombor 7. Sekarang kita ada simultaneous equation. Is it? Oh no, not yet. Okay, sekarang kita ada log base x3 equal to s. Given ya. So ingat, bila given ni kena guna. Okay, log base x3 equal to s. Log base set y9 equal to t. So given kita kena guna. Okay, maknanya kita kena guna log base x3. Kita kena guna log base set y9. Okay, so now express log base 9 x cubed y in terms of s
or T. Okay, so sekarang kita nak tukar log base 9 X cube Y ni kepada expressions dalam sebutan S dan T. Dan atau T. Sama ada T ke tak ada, sebab tu dia and or. Okay, tapi ada sebutan S dan atau T. Okay, in terms of S and T lah. Alright, kita tengok. Apa kita nak buat dulu dengan term ini? Ada banyak cara, bergantung pada langkah pertama yang awak ambil. Pakai log je. Log A X kuasa 3 plus log A Y. Ni 9 nampak E ke? 9 kan? 9 je. Okay. So, bagus. Jadi, thank you Danish. Kita akan guna law of, product law lah. Okay, kita separate dulu. Atau kita jadikan dia two terms. Okay, so di sini kita apply product law. Di samping tu kita juga apply power law untuk log base 9x cube. Cube tu milik X. So jangan daripada sini awak terus bawa di depan, salah. Sebab Y ni power dia 1. Jadi awak separate dahulu baru awak apply power law untuk X tadi. Okay. So awak akan ada 3 log base 9x plus log base 9y. Okay, good. Okay, apa langkah kedua? Agaknya. Apa langkah kedua agaknya? Okay, langkah pertama dah selamat. Langkah seterusnya? Compare Boleh compare terus ke? Boleh, surat aku dah buat untuk dia sahaja. Semalam kau cakap tak sebab pergi. Okay, kita tengok sebab kita nak guna ini So kalau nak guna S dengan T ni, kita kena ada term yang ini. So maknanya kalau saya nak S, saya kena ada term log base X3. So daripada sini, kita ada log base 9X. Jadi kita akan tukar term log base 9X ini kepada base 3. Sebab kita tengok nombor 9 ni, 9 ni 3 kuasa 2. So benda tu dah bermain di fikiran awak. Yang sifir tu. Okay, kemudian yang ini kita tengok pula. Ni pun kena tukar. Log base 9Y. Sebab bila nak T, kita akan guna yang inilah. Okay, so kita akan tukar base kedua-dua term. Okay, guna law of changing base. Maknanya kalau saya tukar base bagi term pertama, kita akan dapat log base XX divide log base X. Sorry, ni 3 square lah kan? Sebab dia 9. Okay. Tambah log base. Sekarang yang kedua ni, term kedua ni kita tukar kepada base set Y. So log base set Y bahagi log base set Y 9. Okay, untuk baris kedua boleh tak? Macam mana dapat macam tu, teacher? Kita guna law of changing base. Okay. Okay, yang ini faham kan? Ini guna product law. Okay, bersekali dengan power law. Okay,
Dari baris pertama ke baris kedua, kita akan guna yang change base yang kita dah belajar kelas sebelum ni. Okay, untuk change base, kita guna law dia lah. Maknanya kalau saya ada log base A, B, sekarang saya tak nak dia base A, saya nak base yang baru. Okay, contohnya katalah saya nak base M. So saya akan guna log base M, B dahulu. Ambil yang nombor tu dulu, bahagi log base M, A. So ini cara kita menukar base. Okay, kita guna law lah. Law changing base tadi. Jadi log base 9x, saya tak nak base 9. Saya nak dia base x supaya saya boleh guna ni. Kenapa tak pilih base yang ini? Set y. Sebab tak ada kena-mengena. Ni x, ni 9. So kita nak guna yang x tu lah. Jadi kita ambil log base x 3. Ialah s. So kita tukar base 9 ni kepada base x. So di sini saya tukar daripada base 9 kepada base x. Jadi apply dia punya law. Jadi maknanya log base x, x bahagi log base x 9. 3 kuasa 2. Okay, itu untuk term pertama. Untuk yang kedua, kita ada log base 9y. Okay, kita kena guna ni antara dua ni. So 9 dengan y. Dia di sini kan. Jadi maknanya saya tukar base 9 ni kepada base set y. So base 9 tukar kepada base set y. So menggunakan law, begitulah cara dia. Okay, log base set y, y bahagi log base set y 9. Okay, sekarang kita tengok yang ini. Jawapan saya salah ni. So yang ini, dua ni kita akan guna power law lah. So dia akan ditulis di depan lah. Okay, dua ni kita guna power law. Atas log base xx, log base xx bila base sama dengan nombor, dia 1. Nilai dia 1. Okay, so yang numerator jadi 1, yang denominator 2 guna power law ke depan. So log base x 3. Tambah, okay, yang ini saya tukar. Y ni, okay, sebab yang ini base dia set y. So nak dapat y ialah set y square. Kenapa saya tukar ni? Supaya nanti saya boleh jadikan ni 1. So tinggal 2. Lepas tu guna power law, 2 boleh tulis ke depan. Cuma saya tukar penulisan y tu kepada bentuk set y square. Sebab set y square kita dapat y. Okay. Baris bawah, dia punya denominator tak payah tukar lah sebab nanti kita nak substitute t. Log base set y 9 equal to t. So sekarang baris terakhir ni kita substitute. Saya tertinggal 2 tadi . So jawapan kita 3/2s log base x 3 ialah s tambah, okay, ni ke depan 2/t. So itu bentuk expression kita bagi log base 9 x cube y. Okay, soalan macam ni favourite selalu keluar dalam SPM yang mana kita diberi term itu, kemudian kita kena express, okay, log term dalam sebutan yang dikehendaki. Alright, ada apa-apa nak tanya lagi? Tak ada. Yang lain boleh tak? Okay, tak boleh nanti awak boleh ulang tayang balik. Cuba hadamkan. Tapi yang penting step tu hati-hati. Okay. So pecahkan dulu.
Kemudian baru tukar base. Okay. Tapi guna sama ada base yang ni lah. Dua ni. Yang diberi sebab given kena guna. Okay. Alright. Kita tengok yang seterusnya. Apa dah? Okay. Solving problems bagi bahagian seterusnya. So we have two experiments were carried out to find the relationship between the variables x and y. Okay, now both experiments showed that the relationship between x and y is accordance to 3 times 9 to the power of x equal to 27 to the power of y. So kalau awak tengok equation ni, kita ada indices equation. Okay, so kita ada indices equation and so we have another equation. Log base 2y equal to 2 plus log base 2 x minus 2. Another equation is logarithm equation. So you have two equations. Okay, one is indices equation. Another is logarithm equation. Okay, now find the value of x and y that satisfy both experiments. So sekarang kita ada dua unknown, x dan y yang kita kena cari. Bila ada dua unknown, maknanya ada dua equation, meaning you have to make use of your third lesson hari tu, iaitu systems of equation lah. Okay, solving simultaneous equation. Sebab ada dua unknown, dua equation, so means kita ada solving simultaneous equation. Tapi equation kita, the first equation in the form of indices, the second equation in the form of logarithm. So kita tengok yang pertama dulu. Okay, yang pertama kita ada indices equation. So ingat, bila indices equation, we try to change to the same base. Okay, luckily for us, semua nombor tu kita boleh tukar dengan base yang sama, iaitu 3. So tukar dulu. Jadi 3 darab 9 ialah 3 kuasa 2. Okay, dan 27 ialah 3 kuasa 3. Okay, so kita run teknik solving indices equation, try to change to the same base. So we are very lucky, we can change to the same base, so tukar. And then kita simplify dan compare indices. Okay, so yang kiri tu kita ada 3 to the power of 1 plus 2x. Yang kanan tu 3 to the power of 3y. So now we compare the indices. So we have 1 plus 2x equal to 3y. So ni equation pertama kita. Dapat? Dapat. Okay. Yang kedua, kita lihat, kita ada log base 2y sama dengan 2 tambah log base 2x tolak 2. Okay, sekarang kita ada, yang ini awak boleh guna seperti yang tertera di skrin ni, atau awak boleh kumpulkan semua sebutan log tu sebelah kiri, nombor kekal kanan pun boleh juga. Okay, nanti saya tunjuk yang itu. Okay, yang ini saya tunjuk dulu yang mana kita try to change to the same log with the same base. Kita cuba tukar semua term kita kepada log dengan base yang sama. So log base 2y, okay, selamat. Yang ini pun log base 2x minus 2. So base dia sama, selamat. Jadi nombor 2 ni saya jadikan dia nombor log base 2 juga. Okay, 2 bermaksud log base 2, 2 kuasa 2. Sebab dia sebenarnya 2 kat depan ni. 2 darab log base 2, 2. Log base 2 ialah 1. Okay, lepas tu guna power law, dapatlah seperti yang tertulis ni. Faham tak? Faham. Okay.
Then kita guna law of logarithm untuk sebelah kanan. Sebelah kiri dia dah single term, selamat. Okay, sebelah kanan jadikan dia single term, guna law of logarithm. So bila guna law of logarithm kita akan dapat log base 2 4 times x minus 2. Okay, now both dah single logarithm. Okay, so kita boleh compare numbers ni. Jadi kita compare. Dia sama macam indices tadi, kita compare indices bila base sama. So kalau awak ada dua nombor log dengan base sama, awak boleh terus compare value dia. Okay, compare the numbers lah. Y equal to 4x minus 2. Okay, this is your second equation. Now we have two equations. So to solve this, by substitution method atau by elimination method. Sebab kita ada dua-dua linear. Okay, saya akan guna substitution. Maksudnya saya akan substitute the second equation into the first equation. Okay, so di sini saya akan substitute. Saya substitute yang mana ni? Betul lah. Saya substitute 2 into 1. Okay, kenapa substitute? Sebab kita nak jadikan dia dalam satu term yang sama. So kita eliminate term y di sini. Okay, jadi term y terhapus, digantikan dengan term x. So sekarang barulah kita boleh solve equation kita. 10x is 25, so x is 5/2. Okay, bila you dapat x 5/2, you boleh cari y lah. Substitute dalam equation yang kedua. So y is 4 times 5/2 minus 2. Jadi y is 2. So dah terjawab soalan 9. Jadi yang ini markah dia tinggi sikit lah. Okay, sebab aras dia pun dah tinggi, PL5 tu. Okay, you ada dua equation. So kena form dulu dua equation. So might be 2 marks there, will be given there. Guna law of indices, okay, untuk solving indices. Dapat equation pertama 1 markah. Guna logarithm law untuk dapat equation kedua 1 markah. Okay, kemudian kita nak cari xy, so kita guna solving simultaneous equation method by substitution or by elimination. Maknanya dah reduce satu unknown, okay, so kita dah reduce y, kita hanya tinggal term x sahaja. So tu markah ketiga. Okay, kemudian solve, okay, for x. Right? Kalau awak eliminate y, maknanya awak solve, awak eliminate x, awak akan solve untuk y dululah. Terserah pada awak. Okay? Jadi sekarang solve untuk value x, kemudian solve untuk value y. So probably untuk soalan ni 5 markah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Ada apa-apa nak tanya? Kelas? Tak ada. Tak ada. Okay, thank you. Haziq ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Okay, good. Now question 10, yang terakhir. Okay. So untuk question 10, so masih lagi dalam financial ini. The price of a car drops and can be determined with the equation given.
So ini adalah equation untuk determine price, the dropping price of a car tadilah. Okay, now in this equation, kita fahamkan in this equation, dalam persamaan tu, the car with Y years of usage, Y tadi mewakili tahun guna dia, okay, Y years of usage, and price Q. Okay, Q akan mewakili harga, kemudian will drop to RMP. So ni harga kejatuhan dia. RMP tu ialah harga drop tadi. After being used for X years. Okay, so X years, X tu mewakili tahun digunakan lah. Okay, tahun yang telah digunakan. Betul? Okay, kena faham. Now, kita tengok ayat seterusnya. A car is bought at RM 100,000. 100,000 tu agak-agak nilai apa? Okay, a car is bought at 100,000 ringgit, has 20 years of usage. Next, if the price of the car drops to 10,000 ringgit, find the years of usage for that car. So kita ada 4 variables kat sini kan. Y, Q, P, X. Kemudian kita ada 100,000, 20, 10,000, and then years of usage for that car you need to find. So yang mana kena cari ni? Okay, kita kena pasti. 100,000 tu nilai apa? Kereta. Q. Okay, 100,000 nilai Q. Q 100,000. 20 tahun tu? Y. Okay, Y 20. If the price of the car drops to 10,000, RMP. yes. So 10,000 P. Find the years of usage for that car. X. Yeah. Jadi awak nak cari X. Okay, kita ada equation ni. So terus substitute nilai-nilai yang kita dah kenal pasti tadi. Okay. So yang ini equation tadi, sebelum awak saya tak substitute dulu. So saya tukar dulu bentuk equation tu kepada bentuk yang dekat di hati kita lah. Tak. Jadi yang ini kita tengok log base 10, log base 10, log base 10. Semua pun log base 10. Jadi kita boleh simplify. So bila kita simplify kiri, kita akan dapat log base 10, 1 minus 2 over y to the power of x. So kita guna power law. Sama dengan, okay, yang ni jadikan single term guna law of logarithm. So kita akan ada log base 10 p divide by q. Okay, division law. Okay, kemudian kita compare the numbers. Sebab both are log base 10. Okay, both are in log base 10. Jadi value number untuk kiri dan kanan tu mesti sama lah. Okay, so kita dah ada equation ni, dan awak boleh substitute lah nilai-nilai yang ada. Maknanya dengan Y 20, dengan P 10,000, dengan Q 100,000. Okay, kemudian kita akan cari nilai X. Okay. Dalam kurungan tu apa jawapan dia? 1. Jadi kita akan ada 9/10 kuasa X sama dengan 1/10. Boleh tak kita tukar base yang sama di sini?
Tak boleh kan? So kalau tak boleh, option awak sama ada awak tukar kepada log base 10 kiri dan kanan atau guna log base N, log base E pun boleh juga. Okay. So di sini saya guna log base 10. Jadi lepas tu macam biasalah, dapatkan nilai log tu dari kalkulator awak dan bahagilah. Okay, so kita akan dapat X 21.85. Tahun lah, years kan. Okay, itu solving problems. So, habis contoh solving problem saya. Kelas kita habis 11 suku kan? Okay. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Cikgu dia kan minta dalam tahun. Apa bagi dalam puluhan je ke? Sebab jawapan dia dah memang dalam perpuluhan kan, dia tak kata nak minimum years ke maximum years. So kita bagi je lah macam tu, X sama dengan 21.85 tahun, 21.8 years. Unless dalam tu dia suruh round apa tu, dalam tahun terdekat. Lain lah cerita dia. Okay. Saya rasa jawapan akhir pun memang 21.85 kan? Kalau tak silap saya lah. Awak boleh check. Alright. Ada apa-apa nak tanya? So this is how you solve ketiga-tiga equation tadi dalam application lah. Alright, so remember teknik nak solve indices. Okay, maknanya try to change to the same base. Okay. Bila tak boleh change to the same base, ketika itulah awak guna natural log atau guna log base 10. Okay, yang ini tak nak guna base 10, gunalah ln pun boleh juga. Maknanya X ln 9/10 sama dengan ln 1/10. Awak ada dua option, nak guna ln boleh, nak guna log boleh. Log base 10 sebab itulah nilai yang ada dalam kalkulator awak. Awak sangat bernasib baik dapat guna kalkulator saintifik. Saya dulu, saya pegang kalkulator saintifik ni masa dekat universiti. Itulah first time pegang kalkulator. Sebelum tu, masa sekolah, SPM pun tak guna kalkulator. So memang tulis jawapan dalam bentuk set atau kalau bentuk log ni, kita ada buku sifir lah. Kena tengok buku sifir. Log, anti-log. Tapi awak dah bagus, awak dah ada kalkulator. So, boleh guna. Sama juga nak cari nilai sin, cosine, tangent pun kita orang guna buku log. Tapi awak dah ada dalam kalkulator ni. So, dah guna teknologi yang terkini lah. Okay, mungkin in the future mungkin pula dibenarkan guna kalkulator grafik pula. Sekarang ni tak boleh lagi kan? Boleh guna untuk lesson sahaja but not in exams. Alright. Okay, ada apa-apa nak tanya? So saya stop video dulu.